Kali ini kita berada di makam Daing Selili. Siapakah Daing Selili di dalam negeri Perak ini? Mengapa namanya disebut pancung tak bertanya? Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton Jejak Pusaka. Kali ini saya ingin membawakan anda untuk mengetahui seorang tokoh yang namanya diabadikan di satu jalan di Kuala Kangsar. Dan siapakah dia? Jom kita terjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dah tengok di sebatang jalan mempunyai nama Daing Selili. Kali ini kita berada di makam Daing Selili. Siapakah Daing Selili di dalam negeri Perak ini? Mengapa namanya disebut pancung tak bertanya? Jadi kita nak tahukan ceritanya. Saya nak menjemput salah seorang waris daripada Daing Selili. Ya, terima kasih kerana menjemput saya. Ya, Abang Mansur. Ya. Jadi banyak orang tahu nama Daing Selili, tapi tak tahu siapa Daing Selili. Jadi boleh Abang Mansur ceritakan sebuah sedikit. Dan kita tahu versi Daing Selili ni terlampau banyak. Ya. Jadi versi pada Abang Mansur macam mana? Bagi saya menerima semua versi berlapang dada, dan kita sebagai tidak harus menolak versi kerana batang tubuh Daing Selili ini masih menjadi misteri. Disatukan, dinyatakan atau diwartakan bahawa orang yang bernama sekian-sekian ini adalah Daing Selili. Ya. Daing Selili itu adalah nama, merujuk kepada nama samaran beliau. Versi ada bermacam lah. Ada yang kata Lamadu Keling, Arung Singkang, dan berapa lagi. Jadi persoalan utama, mengapakah tidak diketahui siapakah nama beliau yang sebenar, tidak diwar-warkan. Jadi kita pun maklum zaman itu adalah zaman kekacauan, peperangan. Dan Daing Selili ini adalah seorang yang menentang Belanda. Jadi sudah pastilah mana-mana beliau pergi mesti menyorokkan identiti, kerana selain daripada musuh yang tersembunyi ataupun tali barutnya berada di mana-mana. Kita nak tahu macam mana perjalanan Daing Selili tu boleh sampai ke Perak ni. Ceritakan daripada mulut ke mulut, daripada orang tua tu dulu. Ini satu versi yang saya dapat lah. Versi ini mengatakan pada satu ketika dulu, ketika Daing Selili bersama rombongannya, iaitu menggunakan kapal jong. Mereka itu orang Bugis jong dulu yang sentiasa berlayar. Jadi pada satu hari itu ada berlaku ribut dan ombak besar ketika melalui negeri Perak. Rombongan itu baru balik daripada Mekah ataupun dari tempat lain lah, tidak dipastikan lah. Jadi apabila ombak besar melanda jong mereka, jadi mereka perlu berhenti berteduh untuk satu tempat. Apabila sampai negeri Perak, ketika itu Perak memang sudah ada berkerajaan, jadi mereka masuk secara senyap-senyap. Jadi takutlah nanti bila berjumpa dengan pengawal negeri kan, jadi biasanya dulu akan berlaku pergaduhan kan. Padahal kita pun tak tahu siapa musuh di sana kan. Sekarang identiti pun kita tak tahu. Jadi apabila sampai mereka masuk negeri Perak itu, daripada Tim Brabrasah secara senyap-senyap menghulu di situ, orang-orang Daing Selili ini melihat ada satu tempat itu ada orang-orang mengambil air dalam geluk kan. Jadi mereka pun merisiklah kepada orang-orang kampung lah. Walaupun mungkin ketika itu mereka tu nampak ganjil lah. Kita pun dari dulu pun boleh tahu daripada pakaian, cara bertuturan dulu. Orang tu orang di Perak ataupun tempat lain kan. Jadi menurut sumber yang mereka dapat itu berlaku sesuatu kejadian yang tidak elok di istana lah situ. Pada masa tu pemerintahan Sultan Muzaffar Shah III dalam tahun 1740-an lah, begitulah. Jadi apabila mereka dapat tahu kes itu, rupanya adinda Sultan Muzaffar Shah III, Raja Su ataupun Raja Galuh, telah disengat lalu pengsan. Jadi pengsan itu makan masa yang lama.
dalam erti kata kita sekarang ni koma. Jadi apabila masa lama mereka pun tak tahu sama ada sudah mangkat ke ataupun masih ngering lagi kan. Tidak tahu, dah puaslah segala ikhtiar mereka dengan orang-orang di Perak ni, tapi masih tak berjaya memulihkan adinda kepada Sultan Muzaffar Shah III. Jadi apabila berita tu dapat kepada orang Dan Selili yang merisik tadi, dia pun menyampaikan berita tu kepada Dan Selili. Jadi mungkin mendapat alamat ataupun gerak dia untuk mencuba memulihkan, membantu kan. Jadi beliau pun datang bergelandangan datang di Perak ini dengan orang pun tak tahu siapa. Jadi dia datang tu untuk mencuba, niat hati mana tahu kalau mungkin dia boleh dengan takdir Allah mungkin boleh menyembuhkan kan. Jadi dipendekkan cerita, sampailah mereka dijemput ke dalam istana. Jadi dia kan cuba memulihkan, perlu menggunakan tahu sama ada mentera ataupun doa-doa kan. Jadi banyak ular datang. Jadi ular itu kempar lah kan, apabila tiba-tiba saja banyak ular datang, ular-ular liar ni kan datang. Tapi hanya satu ular datang tu, dia pergi balik ke tempat yang dipatuk tu, dia menyedut bisa. Sengat tadi itulah ular tu lah. Ular tu lah. Jadi tak tahu ular mana. Jadi dipanggil ular yang mematuk itu tadi, yang sendiri terpaksa mengisap bisanya kembali. Itulah dulu keilmuan kan dulu. Jadi apabila semua ular itu sudah keluar, mereka pun baliklah kan. Jadi ada yang kata tengok tak ada apa-apa pun yang berlaku, masih lagi pengsan ataupun koma. Tiba-tiba dengan takdir Allah, koma tadi tu terbersin. Jadi gemparlah semua kata, alhamdulillah lah, rupanya masih boleh hidup dan pulih. Mana Puteri Galung tadi tersedar daripada tersedar daripada komanya. Jadi hebohlah yang ketika itu. Jadi sudah pastilah Sultan Muzaffar Shah ini berasa gembira kan, berbesar hati. Dia menjemput Dan Selili dan juga dia punya rombongannya tu ke istana kan, untuk jamuan kesyukuran. Jadi ketika itu dia menawarkan itu, kata dia telah pun melakukan niat, jika ada sesiapa yang dapat memulihkan jadi dia akan mengawinkan dengan orang itulah. Dulu kisah ini pun bukanlah menjadi, kita pun selalu tengok dalam TV macam tu. Jadi tawaran itu pada dulu sudah cukup besar lah. Apa tugas Pancung Tak Bertanya? Mengenangkan jasanya kan, Dan Selili ditawarkan ke jawatan Maharaja Lela menjadi orang besar, dan dah banyak melakukan tugas menghapuskan lanun di Pulau Sembilan kan. Jadi atas kepercayaan dan melihat kepada kebolehan yang agak arif lah pasal agama, kerana dulu pernah belajar di Mekah. Dan beliau pun mempunyai identiti dipanggil Haji Besar. Haji Besar itu masuk serban yang besar lah, macam Turki Utsmaniyah pun itu tu. Kerajaan tu, serban yang besar. Jadi itu dipanggil Haji Besar di dalam jawatan Maharaja Lela. Tetapi mempunyai kuasa khas yang Raja Muda pun tidak ada, iaitu dia ada gunakan kuasa boleh menghukum pesalah tanpa mendapat memberitahu ataupun memaklumkan kepada Sultan. Jadi dia berikan kuasa itu kepada dia atas kepercayaan kan. Jadi itulah dia dibagi gelaran Maharaja Pancung Tak Bertanya. Bukan Pancung Tak Bertanya itu bermaksudnya bersultan di mata, beraja di hati kan dulu, yang ni boleh membunuh sesuka saja. Tidak, itu kita pun faham, orang agama ini tahu apa berat untuk menjatuhkan hukuman kan. Sepatutnya tanggungjawab itu terpikul di bahu sultan. Tetapi beliau telah menggalasnya. Jadi dia pun faham betapa beratnya untuk menjatuhkan hukuman. Tapi kelebihan itulah, tidak perlu memaklum kepada sultan untuk memancung ataupun membunuh pesalah. Dan Selili Pancung Tak Bertanya adalah gelaran yang diberi khas oleh sultan. Jadi pada zaman itu mungkin dia seorang je yang pakai gelaran tu. Jadi hingga ke sekarang waris-warisnya ataupun anak ataupun cucu, siapa yang mewarisi gelaran itu? Gelaran itu diwarisi oleh anak-anaknya Daeng Osman. Daeng Osman yang mewarisi jawatan itu. Kemudian diperturunkan kepada cucunya Daeng Uda Tahir.
ataupun lebih dikenali sebagai Tok Janggut. Di mana dikatakan makam Daeng Osman dan makam Daeng Uda Tahi? Makam Daeng Osman, anak anda kepada Daeng Selili, berada di bersebelahan dengan Masjid Lama, Kampung Kota Lama Kiri. Sekarang ni di Kota Lama Kiri sudah ada masjid baru. Ya. Ini di sebelah Masjid Lama itu. Ada binaan makam, dan juga anak anda kepada Daeng Osman tu Daeng Uda Tahi ataupun Tok Janggut dipanggil perkuburan besar di sebelah dalam lagi. Oh. Ada satu binaan makam situ, kemudian ada satu pelet telah diletakkan oleh warisnya. Ada di situ lah makam Daeng Uda Tahi ataupun Tok Janggut. Jadi penonton, jikalau anda yang berada di luar Kuala Kangsar yang inginkan sejarah tentang Daeng Selili, anda bolehlah melihat sendiri makam Daeng Selili di Kampung Padang Cangkat dan anaknya di Kampung Kota Lama Kiri serta cucunya bersebelahan dengan makam Daeng Osman. Jadi Abang Mansur, terima kasih banyak-banyak kerana sudi sama-sama berkongsi cerita dengan kami. Jadi kami ada sedikit cendera hati. Jadi cendera hati ni ditajuk oleh pembekal kubah Siti Nur Faizah binti Said Razali. Okey, terima kasih kepada penaja kami dan sehingga berjumpa lagi. Terima kasih kerana terus menyokong Jejak Pusaka. Assalamualaikum.